Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk masa dan waktu. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 174. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 8, D, E dan F. Soalan D, satu lawatan sambil belajar ke Melaka telah bermula pada hari Khamis pukul 9 pagi hingga hari Sabtu pukul 3 petang dalam minggu yang sama. Kita baca soalan dia. Hitung tempoh dalam hari dan jam bagi lawatan itu. Jadi kata kuncinya kat sini kelas, hitung tempoh untuk hari dan jam bagi lawatan tu. Okey. Jadi lawatan itu bermula daripada hari apa? Hari Khamis sehingga hari Sabtu. Tapi dia daripada pukul 9 hari hari Khamis hingga pukul 3 hari Sabtu. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan membuat satu garis masa ataupun timeline. Okey, jadi kita buat dulu garis masa. Okey, maksudnya hari yang terlibat, kita akan cikgu panjangkan dulu, cikgu tak boleh nak agak. So, kita akan buat yang pertama iaitu hari permulaan dia, hari Khamis. Kemudian, hari lepas Khamis, Jumaat lah. Lepas tu, Sabtu. Lepas tu dia ada pukul berapa? Pukul 3. So, kita tulis dulu. Ini cikgu tulis S lah. So, K lah. K itu ialah merujuk kepada hari Khamis. Lepas tu Jumaat. Lepas tu Sabtu. Okey. Jadi, dia bermula pukul 9 AM lah. So, kita tulis tu 9 AM. Okey. Jadi, hari Khamis 9 AM ke Jumaat 9 AM. Okey. Jadi itu ialah satu hari lah. Okey. Ini 9 AM. Kemudian dia 9 AM. Hari Sabtu Okay, jadi mari kita kira berapa hari kat situ. Okey, ini satu hari, ini 2 hari. Okey. Jadi kita dapat ini satu, saya tulis satu H lah Satu H tu ialah satu hari So ini lagi satu H. So, jadi 2 hari. Kemudian, kalau sampai pukul 9, betul 2 hari. Tapi, dia sampai pukul 3 petang. 3 petang ni maksudnya 3 PM lah. Okay, jadi kita akan kira 1 per 1 jam dia. Okay, kita kira. Daripada pukul 9, okay, 10, 11, 12, 1, 2 dan 3. Okay, inilah pukul 3. Okay. Jadi 3 ni ialah 3 PM. Okey, jadi berapakah lengkuk yang kita buat ataupun lompatan yang kita buat? Dia akan kira 1 jam, okey. Okey, berapa jam Jadi ni 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita tulis sini 6 jam. Okey. Okey, jadi kita boleh menjawablah soalan D ni. Hitung tempoh. Okey. Tempoh dia ada berapa hari? 2 hari. Ada berapa jam? 6 jam. Maka kita dapat menjawab soalan ini iaitu 2 hari. Sekejap tukar pen. Okay, jawapan dia 2 hari 6 jam. Okay. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan D. Okay. Kita sambung pula soalan E. Kalender, kita baca dulu soalan dia. Kalender di sebelah menunjukkan tarikh berkuat kuasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 1. Okay, ni tarikh dia boleh bermula. Bermula 18 Mac 2020
sehingga 31 Mac 2020 untuk fasa 1. Kita sambung lagi. Di Malaysia untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19. Berapakah tempoh dalam hari? Okey. Jadi kata kuncinya ialah tempoh dalam hari. Fasa 1 itu berlakulah. Okey, jadi kat sini kita boleh buat dua cara. Yang pertama kita cuma senaraikan saja. Okey. Macam mana senaraikan? Kita cuma tulis 18 19 rapat sekejap. 18 guys, 18 dan 19 dan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dan 31. Okey, ini cara pertama lah. Okey, cara dia mungkin agak panjang tapi masih sikit lagi kita boleh kira macam tu. Okey, kita boleh tulis. Okey. Jadi kita kira lah berapa hari. Okey. Kita tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 14 hari. Okey. So jawapan dia ialah 14 hari. Okey, itu sahaja cara kita nak menyenaraikan lah. Okey, nak senaraikan dia punya hari, bilangan hari. Okey, ni cara pertama lah. Cara pertama ni mungkin kita boleh senaraikan sebab dia agak sikit 18 sampai berapa? 31. Cara kedua yang kita boleh buat, kita cuma tolak saja. Okey, iaitu kita tolak waktu akhir, tolak waktu awal. Okey. Jadi kita buat, okey ni atau lah, saya buat atau. Awak kena pilih satu cara saja, okey. Jadi awak buat 31, awak tolak saja 18. Okay, ini ialah hari ya. Ini hari. Kemudian awak garis dulu. Okay, jadi 1 tolak 8 tak boleh lah. Bila 1 tolak 8 tak boleh, pinjam daripada 10 ni dia jadi 11, yang ini jadi 2. Okay, kemudian 11 tolak 8 kita dapat 3. Kemudian kita dapat 2 tolak 1, 1. Okey, ini 13 hari. Okey, ini ialah menolak. Tetapi kita jangan lupa dengan tarikh 31 tu juga dikira sampai hujung. Jadi kita kena tambah 1 hari lagi. Okey, so kita tambah 1. Maka kita dapat jawapannya yang sebenarnya sama. Jawapan dia ialah tetap 14 hari. Okey. Okay, itu beza dia kelas. Okey. Beza buat bentuk lazim, penolakan dan juga senaraikan. Okey, kalau tanya cikgu mana yang awak senang? Dua-dua senang lah. Tapi kalau sebenarnya kita buat bentuk lazim pun mudah. Tapi jangan lupa untuk tambah 1 untuk tempoh. Tempoh kena tambah 1 sebab kita kira tempoh hari yang hujung tu 31 tu kita kena tambah. Okey, kalau kita tolak saja dia macam beza. So tolak, tapi sebab 31 tu juga dikira, jadi kita tambah 1 hari. Okey. Okey, kita sambung soalan seterusnya, soalan F. Nelly dan Sudir masing-masing berumur 8.5 tahun dan 19 tahun pada tahun 2021. Okey. Soalan dia kata, berapakah lebihnya usia Sudir dari Nelly? Maksudnya berapa lebihnya 19 ni daripada 85 tahun. Berikan jawapan dalam tahun dan bulan. Okey, cuma soalan 1 ni kelas, masalah dia apa dia? Masalahnya ialah umur Nelly. Sebab apa? Sebab Nelly ni umur dia 8.5 tahun. Kita tak tahu berapa tahun dan berapa bulan. Okey. Kita tahu 8 tu ialah 8 tahun, tapi 5 ni, 0.5 ni kita tak tahu berapa bulan. Jadi tahun nak kena bulan, maksudnya penukarannya ialah kita kena darabkan dengan 12. Okey, iaitu 1 tahun 12 bulan.
Jadi setiap tahun nak tukarkan kepada bulan kena darab dengan 12. Okey, jadi kita akan tukarkan 8.5 ni kepada tahun dan juga bulan. Okey, jadi cara dia yang pertama sekali kita akan buat apa? Kita akan buat 8.5. Kita akan sebenarnya kita darab 12 lah. Okey. Okey, tapi nanti tu cikgu tulis So kena darab 12. Tapi yang kita nak tukarkan sebenarnya yang sifar 0.5 saja. 8 ni ialah 8 tahun, okey. Sebab apa? Sebab kita asingkan. Okey, kita buat pengasingan jenis kelas. Kita dapat 8 ini ialah 8 tahun, tak ada masalah. Okey. 8 tahun. Yang jadi masalah ialah sifar 0.5. Jadi macam mana kita nak buat? Kita sifar 0.5 ni lah yang kita kena darabkan dengan 12. Jadi kita tulis sifar 0.5 kita akan darab 12. Okay, jadi cara dia macam mana? Kita jadikan nombor bulat dulu, sifar 0.5, kita jadi 5. Jadi 5 ni kita akan kalikan dengan 12. Jadi 5 kali 12 kita buat kat sebelah. 12 kali 5, 60 tapi kita boleh darab satu-satu lah. 5 kali 2, 10. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Okay, kita dapat 60. Tapi kita kena ingat, tadi kita dah gerakkan titik perpulang ke kanan. Dan titik perpulang ni kita akan pulangkan semula. Oleh demikian kita dapat 6. 6 ni ialah 6 apa? 6 ini ialah 6 bulan. Okey. Oops. 6 bulan. Okey, jadi kita bolehlah menjawab soalan ni. Dia kata berapakah lebihnya? Maksudnya dia ialah operasi tolak. Okey. Maksudnya 19 tahun ni akan tolak 8 tahun 6 bulan. Okey. Jadi kita masukkanlah nombor dia 19 tahun. Oleh kerana dia tahun, bulan tak ada, jadi bulan kita letak sifar. Okay, kemudian kita akan tolak 8 tahun 6 bulan. 8 tahun 6 bulan. Okay, sekarang kita boleh tolak. Jadi sifar tolak 6 tak boleh. Kita akan pinjam rumah tahun. Rumah tahun akan berkurang 1, dia jadi 18. Dan tahun ini akan datang ke sini sebagai bulan. Yang mana 1 tahun itu 12 bulan. Maka kita dapat 12 lah. Jadi 12 tolak 6, kita dapat 6. Kemudian 8 tolak 8, sifar. Dan 1 ni 1 lah. Okay, jadi inilah lebihnya umur Sudir daripada Nelly. Iaitu 10 tahun 8 bulan. Jadi kita boleh senarai tulis dulu semula. Kita tulis 10 tahun 6 bulan. Okey. Inilah dia lebihnya umur Sudir kepada umur Nelly. Okey. Jadi untuk soalan 2 kita buat di muka surat sebelah lah sebab ni tak ada ruang. Okey. Okay, soalan 2, Roman 2. Pada tahun berapa usia Sudir ialah 2 kali usia Nelly? Jadi kata kuncinya ialah tahun yang mana usianya ialah 2 kali. Usia Sudir itu 2 kali Nelly. Okay? Jadi untuk menjawab soalan ni kita kena senaraikan dulu tahun yang terlibat. Okay? Kita ambil yang paling basic iaitu tahun 2000 yang dinyatakan sini. Tahun 2021. So 2021. Okay, kita tulis dulu jadual dia lebih kurang. So kita tulis tu atas ni Nelly. Pakai warna lain. Tulis Nelly. Sekejap. Okey. Nelly Okey, so umur Nelly. Sekejap. Tulis. Dekat sikit. Patut kecil Okey. Ini umur Nelly.
Lepas tu kita tulis satu lagi umur Sudil. Sudil. Okey. Jadi 2021 umur Nelly 8.5 tahun. Jadi susah untuk kita tulis 8.5 sebab dia perpuluhan. Jadi cikgu cadangkan kita buat nombor yang genap lah. Setiap tahun yang baru umur kita mana boleh 8.5, 8.3 Jadi kita letak 85 ni yang hampir ialah 9 lah. Okey. Jadi kita tak tulis tu 9 tahun. Okey. Umur Nelly 2021, umur dia 9 tahun. Umur Sudil 19 tahun lah. Okey. Ini yang asas ataupun maklumat yang diberi. Okay, setiap tahun kita tahu umur kita berganjak 1 tahun atau bertambah 1 tahun. Jadi pada tahun 2022, 9 tahun akan menjadi 10 tahun. Okay. Kemudian umur Sudil 2021 19, dia bertambah 1 dia jadi 20. Jadi kita tengok sini. Tahun berapa usia Sudil 2 kali. Cuba tengok usia Sudil ni 20, 2 kali umur Nelly. Betul tak? Yang mana maksudnya ialah Nelly ni kena darab 2 sama tak dengan 20. Tengok 10. Kita check Tengok 10 kita darab dengan 2. Jadi 20. Maksudnya 2 kali lah. Betul lah. Betul lah ni. 2022 ni ialah 10 tambah 10. 2 kali. So saya tulis tu 10 tambah 10. Jadi pada tahun 2022 umur Sudil 2 kali umur Nelly. Jadi jawapan dia bila kita nak menjawab soalan ni tahun berapa? Jadi kita tulislah tahun 2022. Tahun 2/22. Okey, itu sahaja jawapan untuk soalan Roman 2 lah, F2. Okey. Jadi kita dah selesai menjawab soalan untuk ulang kaji muka surat 174 bagi tajuk masa dan waktu. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kekurangan dan juga kelemahan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.